Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 4 Mac 2020 bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini: tarikh baru istiadat pembukaan Parlimen ditetapkan 18 Mei. Tiga maut dalam nahas babitkan 3 kenderaan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Persidangan Dewan Rakyat untuk tahun ini ditetapkan akan bermula pada 18 Mei depan. Perkara itu dimaklumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof. Menurut beliau, surat makluman berhubung tarikh baru itu diterimanya pada malam tadi. Kenyataan akhbar dijangka akan dikeluarkan oleh Parlimen pada pagi ini. Pada awalnya, sidang Dewan Rakyat dijadualkan pada 9 Mac ini sehingga 15 April depan dengan istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14 akan disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tiga maut termasuk 2 kanak-kanak selepas kereta yang dinaiki mereka terbabit dalam nahas dengan 2 buah lori di Jalan Selepong Malih, Seri Aman, Sarawak. Manakala 3 lagi mangsa dalam kereta itu termasuk seorang bayi dilaporkan parah. Kereta dinaiki 6 mangsa dipercayai sekeluarga tersepit antara lori membawa muatan batu dan trak tunda. Penolong Pengarah Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, operasi menyelamat dilakukan sepasukan 7 anggota bomba Seri Aman. 3 mangsa maut di tempat kejadian dikenal pasti sebagai seorang wanita warga emas serta 2 kanak-kanak berusia 12 dan 4 tahun. PAS berharap unsur riba dalam pembayaran pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dihapuskan. Timbalan Mursyidul Am PAS Datuk Ahmad Yaakob berkata, peminjam sewajarnya hanya perlu membayar jumlah pinjaman sahaja. Yang pada satu ketika dulu dalam kempen PH dululah nak menyelesaikan semua hutang-hutang PTPTN. Maka kerajaan yang ada hari ini contohnya kalaulah dapat diselesaikan tanpa riba pun cukuplah bagi saya. Pinjaman balik sebagai benda pinjaman biasa tanpa riba. Jangan kita berjanji nak mengkecualikan sebab itu pinjaman. Islam apabila pinjam kita wajib bayar. Cuma kita usaha supaya tanpa riba. Datuk Ahmad mengulas sama ada PAS akan mengambil langkah memansuhkan PTPTN. Ujarnya perkara itu adalah manifesto PAS sekiranya membentuk kerajaan sendiri bukannya perikatan nasional. Ketika ini selain caj pengurusan, peminjam PTPTN dikenakan kadar faedah 3%. Bagaimanapun, peminjam boleh bertukar kepada sistem ujrah yang mengenakan kadar 1%. Kerajaan Negeri Pimpinan Pakatan Harapan Negeri Sembilan terus stabil meskipun berlaku peralihan kuasa di beberapa negeri senada situasi yang berlaku dalam Kerajaan Persekutuan. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun yakin PH tidak goyah di negeri berkenaan, disokong 100% Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakatan itu yang berintegriti serta mempunyai semangat setiakawan tinggi. Saya yakin mereka punya pendirian yang teguh, mereka punya integriti yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, prinsip yang kuat. Saya tidak yakin Negeri Sembilan akan seperti negeri-negeri lain. Dan ini yang saya telah maklumkan beberapa kali bahawa kita akan bekerja. Ini masa untuk kita bekerja untuk rakyat Negeri Sembilan dan kita nak pastikan bahawa kestabilan yang ada ini mampu melihat kita sebagai negeri yang stabil dan baik, insya-Allah.
Datuk Seri Aminuddin juga percaya komitmen adun sedia ada mampu menaikkan ekonomi kerajaan negeri. Ujarnya, apa yang penting, Barisan Exco-nya akan terus bekerja untuk rakyat dan menjaga hubungan baik sesama sendiri. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, daripada 36 kerusi DUN dipertandingkan, 20 dikuasai PH dan 16 milik Barisan Nasional BN. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah supaya tindakan adaptasi dan mitigasi perlu dirintis serta dilaksanakan secara serius demi menjamin kelestarian alam sekitar. Prihatin terhadap ancaman perubahan iklim dan pemanasan global dihadapi dunia ketika ini, baginda bertitah setiap minit yang tertangguh dalam usaha menangani isu terbabit akan meningkatkan ancaman terhadap kehidupan, kesihatan dan masa hadapan alam sekitar. Sultan Nazrin turut bertitah perubahan iklim dan pemanasan global berlaku akibat pembangunan fizikal dilaksanakan secara tidak seimbang hingga ke peringkat tidak lagi dapat memelihara kelestarian alam sekitar. Keadaan bertambah meruncing dengan berlakunya pelbagai projek pembangunan yang melibatkan kawasan tanah gambut, pembalakan yang tidak terkawal, pembakaran berskala besar, arang batu, petroleum dan bahan bakar fosil. Setiap tan karbon yang dikeluarkan membawa dunia lebih dekat kepada titik penentuan bahaya kehidupan. Setiap minit tertangguhnya usaha menangani isu alam sekitar meningkatkan ancaman terhadap kehidupan, kesihatan dan masa hadapan alam. Dalam pada itu, Sultan Nazrin turut memuji Komitmen Tenaga Nasional Berhad TNB mempromosikan program melestarikan alam sekitar dengan menanam 633 pokok sekitar Majlis Daerah Kuala Kangsar sejak 2 bulan lalu. Penjawat awam harus berhati-hati dalam menyebar sebarang maklumat kepada orang ramai dan memastikan bahawa apa yang disebarkan itu adalah fakta, bukannya tohmahan semata-mata yang tidak dipastikan kesahihannya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Suryani Ahmad berkata, penjawat awam yang didapati berpihak atau mengeluarkan kenyataan yang tidak selari dengan pekeliling dan garis panduan yang sudah dikeluarkan boleh dikenakan tindakan. Kemajuan teknologi membolehkan sesiapa sahaja mendapat pelbagai maklumat sama ada yang betul atau palsu dengan mudah dan cepat. Dalam hal ini, tidak dapat dinafikan media sosial, khususnya Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain menjadi medium penting yang telah banyak mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap dasar-dasar dan tindakan yang diambil oleh kerajaan. Penjawat awam pula tidak terlepas daripada menjadi sasaran tomahan dan kritikan rakyat. Tapi, dalam pada masa yang sama, ada juga penjawat awam sendiri yang menggunakan media sosial untuk melontarkan sindiran serta kecaman. Beliau juga mengingatkan berdasarkan peraturan termaktub, seorang penjawat awam tidak boleh secara bertulis membuat ulasan mengenai apa-apa dasar rancangan dan keputusan kerajaan di media sosial. Mengulas detik peralihan kuasa 1 Mac lepas, beliau berkata ianya satu detik bersejarah sebaik sahaja Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Walaupun peralihan tampuk pemerintahan berlaku, negara masih aman dan ianya membuktikan kematangan politik rakyat negara ini. Beliau berucap selepas penyerahkan sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 KKMM di Taman Expo Pertanian Serdang, Selangor. Hampir 16 tan minyak masak dirampas dalam operasi serbuan berasingan ke atas 2 premis membungkus minyak masak bersubsidi tanpa lesen di Kuantan, Pahang. Serbuan itu susulan terbongkarnya kegiatan memproses dan menyeludup minyak masak di daerah terbabit 1 Mac lalu.
Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Ahmad Fitri Ali, hasil soal siasat ke atas 4 lelaki yang ditahan dalam serbuan 1 Mac lalu, pihaknya menyerbu sebuah premis di Taman Teknologi Pahang, Kuantan semalam. 10.9 tan minyak masak bersubsidi bernilai RM27,325 dirampas. Sebelum itu, sebuah premis di Sungai Soi, Kuantan diserbu dan lebih 6 tan minyak masak bersubsidi bernilai RM15,130 dirampas. 5 lelaki berusia antara 50 dan 60 tahun ditahan dalam 2 serbuan berkenaan. Berpunca daripada kes yang pertama kita ambil pada 1 Mac, jadi rentetan daripada situ kita telah kena pasti rantaian dia, siapa yang membekal dan siapa ke mana ke premis tu jual. Jadi kita kena pasti yang membekalnya ada 2 tempat lah. So kita ambil tindakan pada hari ini. Dalam serbuan 1 Mac lalu, 31 tan minyak masak bernilai RM77,000 dirampas. Barang kawalan dan bersubsidi itu dipercayai dibungkus semula dan dijual kepada pihak industri dan diseludup ke negara jiran. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Isteri kepada bekas juara program reality dakwah ditahan atas satu kes penipuan sijil pengesahan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan sijil halal ubat kuat. Suspek berusia 40 tahun direman selama 2 hari bagi membantu siasatan. Suspek ditahan susulan laporan yang dibuat mangsa. Mangsa mendakwa membuat pembayaran secara berperingkat ke akaun milik suspek. Namun suspek memberi pelbagai alasan dan tiada sebarang dokumen pengiktirafan KKM dan sijil halal bagi produk itu diberikan. Kerugian dianggarkan bernilai RM11,050. Suspek akan dituduh di Mahkamah Jalan Duta hari ini atas dakwaan menipu. Warga pendidik khususnya guru besar dan pengetua sekolah harus memberi perhatian terhadap kesalahan penyalahgunaan kuasa terutama dalam pemberian kontrak sekolah kepada ahli keluarga. Menurut Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah S. Karunaniti, tindakan memberi kontrak kepada ahli keluarga adalah kesalahan serius membabitkan guru besar dan pengetua. Tambah Karunaniti, pada tahun ini di Sabah, 6 kes dituduh di mahkamah. Sebagai langkah pencegahan, SPRM melaksanakan program kesedaran agar perkara terbabit tidak berulang. Karunaniti turut menasihatkan guru besar dan pengetua supaya mengeluarkan nama syarikat ahli keluarga yang tersenarai untuk pertimbangan mendapatkan kontrak di sekolah masing-masing. Katanya lagi, syarikat yang berkepentingan kepada guru besar atau pengetua itu perlu dicatatkan dalam minit mesyuarat proses pemberian kontrak sebagai syarikat yang dikeluarkan daripada senarai pemohon kontrak. Dalam pada itu, program berkaitan pencegahan rasuah dilakukan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Sabah diadakan setiap awal tahun bagi berkongsi maklumat pengurusan sekolah dan sering menjemput pegawai SPRM untuk memberi taklimat. Pengunjung Pantai Mawila Labuan gempar dengan penemuan ribuan obor-obor merah ditemui terdampar sejak minggu lalu. Menurut Jabatan Perikanan Labuan, kehadiran obor-obor kira 400 meter pinggir kawasan perkelahan itu adalah fenomena yang jarang berlaku. Jabatan Perikanan dan Pakar dari Universiti Malaysia Sabah UMS mengesahkan haiwan terbabit yang dikenali sebagai Crambian mastigophora atau sea tomato itu boleh menyebabkan kerengsaan kulit, alahan dan ketidakselesaan. Susulan itu, pengunjung terbabit dinasihati untuk tidak menyentuh haiwan terbabit serta masuk ke kawasan perairan berhampiran ia terdampar. Menurut pakar, tidak dapat dipastikan sama ada sea tomato mempunyai sengatan yang berbahaya kepada manusia. Fenomena itu dikaitkan dengan keadaan angin dan gelombang yang kuat ketika arus air laut China Selatan di Labuan menghala ke arah selatan, menyebabkan obor-obor itu hanyut ke perairan cetek berhampiran pantai. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Laporan luar negara. Polis Thailand menahan seorang lelaki rakyat Malaysia dan isterinya warga tempatan kerana didakwa terbabit dalam kes penipuan melalui panggilan telefon membabitkan jutaan baht. Lelaki berusia 29 tahun dan isterinya 33 tahun yang hidup mewah itu ditahan pada Sabtu lalu di Bungkum, Bangkok selepas seorang wanita membuat laporan di Balai Polis Lui di Timur Laut Thailand selepas kerugian 3,000 baht akibat ditipu. Pasangan yang berada di Thailand sejak 2 tahun lalu itu mengaut keuntungan sekurang-kurangnya 50 juta baht hasil penipuan melalui panggilan telefon. Komander Polis Wilayah General Lieutenant Charu Anwit Sriwanich berkata, polis menemui wang tunai bernilai 10 juta baht, ratusan kad ATM, telefon bimbit dan peranti elektronik di kediaman mereka yang dianggarkan bernilai 8 juta baht serta merampas 2 buah kereta mewah dan membekukan akaun bank yang mempunyai simpanan berjumlah 10 juta baht. Sekurang-kurangnya 23 orang maut di Tennessee, Amerika Syarikat selepas puting beliung membadai beberapa kawasan di negeri itu. Manakala kira-kira 150 orang penduduk tempatan pula cedera dan dikejarkan ke pusat perubatan untuk rawatan lanjut. Antara kawasan yang paling teruk terjejas ialah ibu negeri Tennessee, Nashville. Puting beliung dipercayai mula membadai Tennessee pada tengah malam semalam waktu tempatan. Gangguan bekalan elektrik turut menjejaskan puluhan ribu kediaman selain 48 buah bangunan musnah. Dalam pada itu, media tempatan turut melaporkan beberapa kemalangan membabitkan puluhan kenderaan ekoran bencana alam terbabit. Di lapangan terbang John C. Tien, Nashville pula, puluhan pesawat dan hangar turut mengalami kerosakan teruk. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula berjanji akan membantu mangsa bencana alam berkenaan dalam tempoh terdekat. Dia turut dijadualkan melawat ke beberapa kawasan terjejas di Tennessee Jumaat ini. In our state, a sad day. There are Sementara itu, pihak berkuasa Singapura menahan seorang rakyat Malaysia berumur 24 tahun atas cubaan menyeludup 6 bungkusan berisi cannabis. Suspek ditahan pihak berkuasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan Singapura ICA di Pusat Pemeriksaan Tuas. Susulan pemeriksaan, pegawai ICA dan Biro Narkotik Pusat CNB Singapura menemui bungkusan cannabis seberat 2.35 kg yang disembunyikan di beberapa bahagian dalam kereta. Pihak berkuasa menganggarkan bekalan cannabis terbabit boleh membekalkan kepada 340 pengguna dalam tempoh seminggu. Kes berkenaan kini diserahkan kepada CNB untuk siasatan lanjut. Dalam pada itu, bermula tengah malam tadi, Singapura melarang kemasukan pelancong yang mempunyai sejarah perjalanan ke Iran, Itali Utara dan Korea Selatan dalam tempoh 14 hari lepas. Menurut Kementerian Kesihatan Republik itu, pihak Immigration dan Pusat Pemeriksaan akan menggantung pengeluaran semua bentuk visa baru kepada pemegang pasport Iran dengan serta-merta. Selain itu, visa jangka pendek dan kemasukan berbilang yang dikeluarkan kepada pemegang pasport Iran akan digantung. Langkah tambahan itu diambil susulan terdapat peningkatan dalam jumlah kes COVID-19 yang disahkan di seluruh dunia, terutama di Iran, Itali Utara, Jepun dan Korea Selatan. Menurut kenyataan berkenaan, ia adalah untuk menghadkan risiko yang mungkin ditimbulkan rantau terjejas ini kepada Singapura. Setakat semalam, Korea Selatan mencatat 4,812 kes, peningkatan sebanyak 600 kes. Iran mencatat 1,501 kes iaitu peningkatan 523 dan Jepun melaporkan sejumlah 268 kes yang disahkan. Sementara itu, terdapat 1,835 kes dilaporkan di Itali, kebanyakannya di wilayah utara termasuk Aosta, Piedmont, Liguria dan Lombardi. Sementara itu, Bank Dunia pula menyediakan dana bantuan kecemasan berjumlah $12 bilion Amerika kepada negara membangun dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19. Pakej dana terbabit meliputi pinjaman kos rendah, geran dan bantuan teknikal. Pelan Bank Dunia itu diumumkan ketika beberapa negara di seluruh dunia berhasrat membuat persiapan tentang kesan ekonomi yang bakal dihadapi, termasuk kemelesetan susulan penularan wabak berkenaan. Menurut Presiden Kumpulan Bank Dunia,
David Malpass, dana kecemasan itu diharap dapat digunakan sepenuhnya oleh negara peminjam untuk bekerjasama dengan sektor swasta bagi mengurangkan kesan ekonomi dalam pelbagai aspek. Antara kriteria negara yang diberi keutamaan oleh Bank Dunia adalah negara yang kurang membangun dan bermasalah dari sudut kewangan bagi menangani kesan wabak itu. Setakat ini, ancaman COVID-19 kini merekodkan lebih 3,000 kematian dengan lebih 92,000 kes dikesan di seluruh dunia. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kejohanan skuash berpasukan Asia 2020 yang dijadualkan berlangsung di Bukit Jalil pada 25 Mac hingga 29 Mac ini ditangguhkan sementara susulan penularan virus COVID-19. Perkara itu disahkan Pengarah Kejurulatihan Persatuan Raket Skuash Malaysia, S. Maniam, selepas beberapa negara seperti India dan Qatar, termasuk pengadil pertandingan dari Hong Kong dan Macau, menarik diri daripada menyertai kejohanan itu. Jelas Maniam selepas mengadakan perbincangan bersama pengurusan kejohanan, Badan Induk Skuash negara itu bersetuju untuk menangguhkan kejohanan dan mereka kini sedang mencari tarikh alternatif antara bulan Jun dan Julai, namun belum dapat disahkan bergantung kepada situasi semasa. Selain itu, katanya SRAM turut memantau perkembangan terkini kejohanan di luar negara, khususnya melibatkan negara yang terjejas dengan penularan COVID-19. Maniam berkata berikutan itu juga pihaknya mengambil keputusan untuk tidak menghantar pemain remaja negara untuk beraksi pada kejohanan remaja Asia di Qingdao, China pada 29 Jun hingga 4 Julai depan. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.